أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita meningkatkan kualiti iman dan takwa kita kepada Allah dengan kita melakukan apa sahaja yang telah Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan segala yang telah Allah Ta'ala larang, walaupun pada kita itulah sekecil-kecil perkara yang Allah larang. Mudah-mudahan inilah sebaik-baik bekal di hari akhirat setelah kematian kita kelak. Khutbah hari ini bertajuk Bila Israel Datang Memanggil. Muslimin sekalian, hidup kita di dunia ini bermula daripada rahim ibu yang melahirkan kita. Kemudian setelah hidup, kita akan bertemu dengan satu kenyataan yang tak boleh dielakkan, iaitu hari kita bertentang mata dengan malaikat Israel ataupun malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawa kita. Hadirnya malaikat ini hadir pada hari yang tidak mengenal usia kita, tidak mengenal orang ini tua ataupun muda, tidak kisah sama ada orang ini miskin ataupun kaya, tidak mengambil kira adakah pasangannya telah bersedia untuk kematian suami ataupun isteri, tidak kisah adakah anak-anaknya akan bersedih setelah kematian ayah ataupun ibu mereka. Dia tetap menjalankan tugasnya seperti mana yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan bila sampai ajal, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada orang yang selama ini tidak percaya, inilah perkara yang engkau selalu mengelak daripadanya. Ketika nyawa dicabut dan dipisahkan dari jasad,
nafas kita akan tercungap-cungap, mulut akan terkunci, anggota badan menjadi lemah. Ketika itulah Allah Ta'ala ingin menutup pintu taubat buat kita. Sesiapa sahaja yang ada tidak akan mampu menolong kita. Mereka yang hidup, yang mana hidupnya bergelumang dengan dosa, akan menghadapi kematian dalam keadaan yang terseksa dan penuh dengan ketakutan. Ingatlah, seketika sebelum mati, Allah Ta'ala akan menunjukkan semula segala perbuatan kita, bermula hari pertama kita mencapai usia baligh, sehinggalah perkara terakhir yang dibuat sebelum bertemu dengan malakul maut. Dan ada sebahagian kita yang diperlihatkan bahawasanya inilah tempat tinggalnya, iaitu syurga Allah. Dan sebahagian lain yang Allah perlihatkan bahawa nerakalah tempat mereka akan menuju selepas kematian ini. Inilah perjalanan yang cukup panjang, dan kematian itu ialah pintu kepada kehidupan yang sebenar. Dikala merasa sakitnya kematian itu, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya pada kematian itu terdapatnya sakarat ataupun rasa sakit yang amat sangat. Muslimin sekalian, perjalanan untuk menuju ke akhirat merupakan perjalanan yang sangat-sangat jauh. Selepas mati kita akan melalui proses berada di alam barzakh, iaitulah sebuah tempat yang dipanggil sebagai akhirat yang kecil, yang mana di dalamnya ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga ada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Namun azab ataupun nikmat ini hanyalah sekelumit daripada hakikat yang bakal ditempuh oleh kita bila masuk ke alam akhirat yang sebenar. Sabda Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, Wallah law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Demi Allah, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, nescaya kau akan sedikit ketawa dan banyaknya menangis. Muslimin sekalian, bila kita baca kitab Sabilul Azkar wal I'tibar, maka ulama membahagikan usia kita kepada lima tahap. Bermula dengan rahim ibu selama 9 bulan sahaja, kemudian hidup di alam dunia yang mungkin paling lama pun hampir 70 tahun sahaja. Setelah itu dimasukkan ke alam barzakh yang rasanya cukup lama, iaitulah sehingga bumi ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam mahsyar yang begitu lama dan panjang, ada yang merasakan sehari bagai 1000 tahun, dan ada yang merasakan sehari seperti 50,000 tahun lamanya, menunggu nama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya satu persatu persoalan sehinggalah ditimbang amalannya sebelum ditentukan alam kelima. Adakah orang ini akan masuk ke syurga Allah ataupun terpaksa singgah dahulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian ini bukanlah berakhirnya urusan kita dengan Allah, tapi itulah sebenarnya permulaan hidup seorang manusia yang sebenar, kerana mereka akan berurusan dengan Allah berdasarkan apa yang mereka bawa sahaja. Berapa banyak pahala yang dibawa, berapa banyak dosa yang dibawa, itulah yang akan hidup bersamanya sehingga dimasuk ke syurga ataupun neraka Allah kelak. Apakah agaknya ruh kita boleh jawab bila mana malaikat dalam kubur bertanya soalan-soalan yang sudah kita tahu soalannya, kerana yang menjawab itu bukanlah jasad kita, tetapi diri kita ataupun amalan kita. Ada orang yang berjaya menjawab soalan ini dengan baik, maka selesailah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang tidak lepas dan merasakan azab yang sangat-sangat pedih. Hadirin sekalian, tidak ada yang dibawa daripada dunia ini, kalau sebut pasal harta pun, hanya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan dibawa ke akhirat kelak. Sebab itulah sabda Nabi SAW, bila mati anak Adam, akan terputuslah dia dengan dunia dia, melainkan 3 perkara yang akan dibawa masuk ke kubur. Pertama sekali, wakaf ataupun sedekah jariah yang sempat dibuat sebelum mati. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ketiga, anak-anak soleh yang ditinggalkan yang mendoakan mereka. Muslimin sekalian, perkara terpenting bila bercakap soal kematian, iaitulah berdoalah kepada Allah semoga kita mendapat husnul khatimah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selalu menyebut tentang betapa beruntungnya orang-orang yang mencintai akhirat. Seperti mana tazkirah kita tadi, betapa bodohnya orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka mendapat nikmat hidup sezaman dengan Nabi SAW.
mereka boleh berjumpa dengan Nabi setiap hari, namun mereka pilih untuk kekal dengan kemunafikan mereka, untuk merasa sedikit selesa tidak perlu ke masjid, tidak perlu berpuasa sebulan, tidak perlu bayar zakat. Hanya itulah yang mereka dapat di dunia, namun mereka terlepas perkara yang sangat-sangat besar, mendapat gelaran radhiyallahu anhum, kerana inginkan dunia yang sekelumit itu. Tuan-tuan sekalian, kita lihat beberapa orang yang asalnya hidup mereka tidak beriman kepada Allah, namun kerana hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati sebagai orang yang sangat-sangat mulia, seperti mana Khalid Al-Walid yang hidup bertahun-tahun sebagai orang yang kafir, yang sentiasa memerangi Islam, bahkan bercita-cita untuk meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun pada tahun yang ke-7 Hijrah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula hari itu Khalid memenangkan semua peperangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Namun individu yang paling bermakna yang boleh kita lihat, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang lelaki yang pernah beberapa kali hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kebencian yang meluap-luap pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, di manakah Umar pada hari ini? Umar disemadikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pernah hidup sebagai orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kerana dia menurunkan egonya, berfikir lebih daripada biasa, menghargai hidayah Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sepenuh-penuh keimanan, Allah taala muliakan dia dengan gelaran kibarus sahabah, sahabat yang paling utama, dan jasadnya disemadikan di sebelah Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau telah wafat lama satu ketika dahulu, kita pada hari ini boleh melihat tercatatnya nama Umar di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara maksud husnul khatimah, yang mungkin hidup penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kerana dia sanggup meninggalkan nafsunya, meninggalkan kepentingan dunianya, akhirnya balik kepada Allah sebagai orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga salah seorang mereka hampir mati. Maka berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, iaitulah ketika nyawa telah sampai di kerongkong. Namun kata Allah, sedangkan ini sudah terlambat, dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedangkan mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman lagi, orang-orang yang demikian, a'tadna lahum azaban alima, kami telah sediakan bagi mereka azab yang sangat tidak terperi sakitnya. Walaupun orang-orang ini belum mati di sisi Allah, tapi azabnya telah Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Hadirin sekalian, siapkanlah sebanyak-banyak bekal untuk pulang kepada Allah, kerana hari itu pasti sampai kepada kita. Kita menyaksikan seorang demi seorang sahabat kita pulang kepada Allah tanpa kita tahu apakah nasibnya di sana. Namun satu masa nanti kitalah orang tersebut yang akan bertentang mata dengan malaikat maut, dengan malaikat dalam kubur, dan berjumpa dan serta perlu menjawab soalan-soalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan untuk amal-amalnya pada hari esok. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menyatakan bahawasanya orang beriman itu sentiasa memandang ke depan, melihat apakah telah cukup bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah, hayatilah perkara tersebut berikut. Pertama sekali, yakinlah bahawasanya satu masa nanti kita pasti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan mata dengan malakul maut dan dengan perjalanan yang seterusnya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal orang-orang mati itu pelbagai sekali. Ada di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana seorang jenazah itu sedang diusung ke tempat dimandikan, maka orang-orang beriman akan berkata dengan Allah supaya disegerakanlah. Kerana apa? Kerana ketika mereka hendak dicabut nyawanya, ketika nyawa telah sampai di ghargharah,
Allah menunjukkan syurga yang sangat cantik pada mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk pergi ke tempat tersebut. Namun kata Nabi SAW, ahlul fujar, orang yang banyak dosa ini, kata mereka kepada orang-orang yang mandikan dia, ya wailani, ya wailani, ya wailani, celakalah aku, celakalah aku, dan celakalah aku, kerana Allah memperlihatkan neraka yang telah menunggunya hanya masa sahaja yang akan menyampaikan dia kepada nyalaan-nyalaan tersebut. Yang kedua, tingkatkan amal kita, tingkatkan amal soleh kita, jangan sekutukan Allah dengan apa cara sekalipun. Dan yang ketiga, bertaubatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan lupakan ayat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, jangan tangguh-tangguh untuk bertaubat kepada Allah, kepada keampunan Allah, dan mengejar syurganya, yang mana Allah telah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mendetailkan orang-orang tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, orang ini ada 4 ciri. Antaranya, pertama sekali, mereka sentiasa bersedekah ketika lapang dan sempit. Yang kedua, mereka ini menahan kemarahan-kemarahan mereka. Yang ketiga, mereka ini sentiasa alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka bila buat dosa, mereka bukan tidak buat dosa, tapi bila mereka buat dosa, mereka segera akan ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru, lalu segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang Allah nyatakan sebagai orang-orang yang akan Allah Taala ampunkan dan telah disediakan syurga buat mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang-orang yang buat kesalahan disebabkan kejahilan, yakni tidaklah sengaja, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah, mereka itulah yang diterima oleh Allah akan taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa sahaja yang telah Allah Ta'ala perintahkan, dan tinggalkanlah apa sahaja yang telah Allah Ta'ala larang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikil mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma arimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was salamata minka liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa baligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya dafi'al bala
ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف إقامة الصلاة المستبصرة رفعت الصوت وهو متصل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله
وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وحياتنا بحياة العلماء وموتنا بموت الشهداء. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن وحملة القرآن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.